Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat lagi dipertemukan dalam sesi pembelajaran ilmu faraid. Kita masih lagi membicarakan tentang topik waris ashabul furud. Kali ini kita akan cuba menghuraikan pula bahagian faraid bagi nenek. Ya, nenek merupakan waris ashabul furud. Dalam hukum faraid, nenek yang dianggap sebagai waris ashabul furud adalah nenek yang diistilahkan sebagai nenek yang sah ataupun al-jaddah sahihah. Ya, dia ada dua kategori nenek dalam hukum faraid. Dia agak unik sedikit, maksudnya kena ada perincian, mesti melakukan justifikasi nenek itu adakah nenek yang sah ataupun tidak. Jika nenek itu adalah nenek yang sah, maka dia dikategorikan sebagai waris ashabul furud. Namun, jika nenek itu tidak sah, maka dikategorikan sebagai waris yang digelar sebagai waris zawil arham. Yang pernah kita sebut pada pengenalan ataupun pendahuluan tentang waris. Dalam bab menceritakan tentang nenek, ini adalah contoh paling mudah lakaran siapa itu nenek, iaitu mereka bersambung dengan si mati melalui dua perantara. Satu perantara melalui ibu, maka inilah dia nenek, iaitu ibu kepada ibu, ataupun perantaranya adalah bapa, iaitu ibu kepada bapa, juga nenek. Kedua-duanya untuk level ini ataupun untuk tahap ini merupakan nenek yang sah dan kedua-duanya layak untuk mendapat faraid. Cuba kita detailkan siapakah dia nenek yang sah dan siapakah nenek yang tidak sah. Secara ringkas, nenek yang sah adalah nenek yang bersambung dengan si mati tanpa perantara lelaki, iaitu datuk yang tidak sah ataupun tidak wujud lelaki antara dua perempuan. Ya. Manakala nenek yang tidak sah adalah nenek yang di dalam perantara itu yang bersambung dengan si mati itu terdapat di sana lelaki yang dianggap sebagai datuk yang tidak sah. Untuk menjelaskan keadaan itu, kita tengok kepada rajah ini. Untuk peringkat ini, ibu kepada bapa dan ibu kepada ibu, kedua-duanya masih dianggap sebagai nenek yang sah. Ya. So, kedua-duanya layak untuk dapat faraid sekiranya ibu dan bapa tidak wujud. Ada syarat selepas ini kita akan terangkan. Ya. Sebenarnya nenek dia akan adalah asal keturunan perempuan sampai ke atas. Ya. Kita angkat sikit level ataupun ibu kepada setiap nenek ini, ataupun bahasa kita ialah moyang perempuan. Ya. Maksudnya datuk itu ada mak dia, nenek yang sebelah bapa ni pun ada mak dia, datuk sebelah ibu pun ada mak dia, dan nenek sebelah ibu pun ada mak dia. Semua ini adalah moyang perempuan. Tapi dalam bahasa faraid masih tergolong dalam kelompok nenek. Di antara 4 orang ini, cuba kita perhatikan, hanya 3 yang dianggap sebagai nenek yang sah, iaitu nenek yang bersambung kepada si mati tanpa lelaki yang duduknya antara dua perempuan. Ya. Kecuali, iaitu yang satu sahaja di sini, iaitu cuba tengok, nenek ini bersambung dengan si mati dan perantaranya ada lelaki, iaitu lelaki ini adalah menjadi kedudukan berada di tengah-tengah di antara dua perempuan. Ya. Jika ini berlaku, maka yang atas ini dianggap sebagai nenek yang tak sah. So, antara keempat-empat orang moyang ini ataupun nenek ini, hanya 3 orang sahaja yang dianggap sebagai sah kerana terus bersambung dengan si mati tanpa ada diselangi oleh lelaki antara dua perempuan. Ya. Sama ada yang ini adalah bersambung semua perempuan ataupun di sini adalah semua perempuan kemudian lelaki ataupun lelaki sahaja. Tetapi beza dengan yang ini, ada lelaki yang duduknya tengah-tengah di antara dua orang perempuan.
So inilah keunikan hukum faraid, perlukan kepada perincian dan pendetailan kepada status kedudukan seseorang itu sebagai waris yang layak ataupun tidak. Bahagian faraid untuk nenek mudah, ada dua sahaja. Satu, sebagai nenek yang sah dia memperolehi sebanyak 1/6 harta pusaka. Dan yang kedua, nenek tidak layak untuk mendapat harta faraid. Ya. Kita perincikan syarat untuk nenek mendapat harta pusaka. Satu, apabila kalau layak untuk mendapat 1/6 ialah bila si mati tiada ibu, itu sekiranya nenek itu berada di sebelah ibu, atau tiada ibu atau bapa bagi nenek sebelah bapa. So, ibu maksudnya boleh menghalang blok dua-dua nenek daripada dua-dua pihak. Tapi berbapa hanya boleh menghalang nenek yang berada di sebelah dia saja, ataupun di sebelah bapa sahaja, ataupun mak dia lah. So, syarat ini sekiranya ada, orang-orang ini akan ada, maka kita akan berpindah kepada keadaan yang kedua, iaitu nenek tidak akan dapat sama sekali faraid. Jika si mati ada ibu bagi nenek sebelah ibu, atau ada ibu atau bapa bagi nenek sebelah bapa, maka bahagian nenek akan terhalang. Dalil ataupun sandaran kepada faraid bagi nenek tidak wujud dalam Al-Quranul Karim, tetapi dapat diperhatikan daripada beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi yang berbunyi an Qabisah bin Dhu'aib qala ja'at al-jaddatu ila Abi Bakr tas'aluhu mirathaha. قال فقال لها ما لك في كتاب الله شيء وما لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاها السدس. فقال أبو بكر هل معك غيرك؟ فقام محمد ابن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه لها أبو بكر. Apa maksudnya? Daripada Qabisah bin Dhu'aib berkata, seorang nenek telah datang berjumpa Abu Bakar untuk bertanya tentang bahagian pusakanya. Lalu Abu Bakar berkata, aku tidak menjumpai sesuatu pun dalam Al-Quran mahupun sunnah Rasulullah SAW. Maksudnya tak ada hukum yang setakat pengetahuan Abu Bakar tentang bahagian faraid nenek. Maka pulanglah sehingga aku bertanya kepada sahabat lain. Lantas beliau bertanya kepada sahabat perihal tentang hukum bahagian nenek ini. Lalu Al-Mughirah bin Syu'bah memaklumkan, aku pernah hadir majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana baginda memperuntukkan 1/6 kepada nenek. Abu Bakar bertanya lagi, adakah sahabat lain menyaksikannya? Lalu Muhammad bin Maslamah Al-Ansari bangun serta berkata seperti yang dinyatakan oleh Mughirah bin Syu'bah. Maka Abu Bakar pun melaksanakan pandangan mengikut peruntukan tersebut. So itu antara dalil yang mengatakan bahagian nenek dapat sebanyak 1/6. Kita tengok kepada contoh bagaimana nenek dapat harta pusaka. Untuk contoh ini, seorang lelaki meninggal dunia dan warisnya ialah seorang nenek, iaitu ibu kepada ibu sahaja. Maksudnya, ibu kepada si mati yang direct ini sudah meninggal lebih awal. Yang hanya adalah neneknya sahaja. So, dalam kes ini, peruntukan yang ada dalam faraid ialah 1/6. So, apabila ada satu pecahan seperti mana yang kita pernah belajar sebelum ini, kita jadikan nombor bawah ini sebagai base number dan saham berbagi nenek ialah 6/6, 1 darab 1 adalah 1. Total keseluruhan tolak kepada 1, maka ada berbaki 5 yang perlu diserahkan ke Baitul Mal menurut mazhab Syafi'i. Dalam contoh kedua, kita tengok seorang perempuan yang meninggal dunia dan warisnya ialah seorang nenek sebelah ibu, ibu kepada ibu, dan seorang nenek sebelah bapa, ibu kepada bapa. So maksudnya ada dua nenek kepada si mati. Dan perantara mereka iaitu ibu dan juga bapa telah meninggal dunia. Ibu dan bapa si mati telah meninggal dunia lebih awal lah. Dalam kes ini,
tetap sama juga peruntukan bagi nenek ialah 1/6. 1/6. So, kita lihat kat sini, 6 itu merupakan nombor bawah satu saja. So, kita jadikan dia sebagai base number seperti biasa. So, satu saham untuk nenek dan 5 adalah baki. Kemudian, pecahan saham ini perlu diselaraskan. Kenapa? Sebab ada dua bilangan kepala di sini, tetapi bahagian mereka adalah 1. Oleh itu, setiap nombor yang di sini perlu diharapkan dengan 2 yang mewakili kepada bilangan nenek tersebut. So, bermula dengan bawah 6 darab 2 bersamaan dengan 12, maka jadilah nombor saham yang baru. Begitu juga nombor-nombor yang atas, 1 darab 2, 2, 5 darab 2, 10. Tapi kita fokuskan kepada bahagian nenek. So, nenek akan dapat 1/12 bagi setiap seorang. Kes ketiga, kita tengok kat sini. Seorang lelaki meninggal dunia dan warisnya ialah ibu. Siapa lagi? Nenek sebelah ibu. Okay. Dan juga seorang nenek sebelah bapa. Bapa semati dah tak ada. So, dalam kes ini, kedua-dua nenek tidak dapat harta pusaka. Siapa yang layak? Disebabkan ibu si mati masih wujud. So, ibu ini adalah orang yang paling layak. So, ibu mendapat 1/3 sebab si mati tidak tinggalkan zuriat dan juga tidak memiliki adik-beradik lebih daripada seorang. So, 1/3 untuk ibu, maka berbaki bernilai 2/3 untuk Baitul Mal. Untuk kes keempat, seorang lelaki meninggal dunia dan warisnya ialah bapa, seorang nenek sebelah ibu dan seorang nenek sebelah bapa. Mak kepada bapa ni lah. Dalam kes ini, nenek yang hanya dapat adalah nenek sebelah ibu. Yang ini, nenek sebelah ibu. Sebab bapa tak boleh tak berkuasa untuk blok nenek ini. So, nenek tadi hanya dapat 1/6. Okey. Manakala nenek sebelah bapa, iaitu ibu kepada bapa, tidak layak untuk mendapat pusaka. Okey. Dan apabila ada satu pecahan, 6 itu akan dijadikan nombor base number. Okey. Dan dalam keadaan ini, bapalah yang akan mewarisi baki, iaitu sebanyak 5/6 dan tidak perlu ada baki ke Baitul Mal. Kita lihat pula ke contoh yang kelima. Kita banyakkan sikit waris untuk melibatkan nenek juga. Seorang lelaki meninggal dunia dan warisnya ialah isteri, seorang anak perempuan, seorang nenek sebelah ibu dan seorang nenek sebelah bapa. So, dalam kes ini, waris yang layak adalah isteri mendapat 1/8. Kita dah belajar sebelum ini, 1/8 kerana si mati tinggalkan zuriat. Anak perempuan si mati mendapat 1/2 disebabkan seorang, dan kedua-dua nenek layak untuk mendapat 1/6. Dalam kes ini ada 3 nombor ataupun kombinasi beberapa pecahan. Ada 3 nombor 8, 2, 6. So, kita boleh berjumpa pada nombor gandaan sepunya 24. So, saham bagi setiap waris ialah 24 bagi 8, 3, 3 darab 1, 3. Itu untuk isteri. Untuk anak perempuan, 24 bagi 2, 12. 12 darab 1, 12. So, 12/24 adalah bahagian untuk anak perempuan. 24 bagi 6 adalah 4 darab 1, 4. Adalah bahagian untuk kedua-dua nenek, 4/24. So, setiap nenek layak untuk mendapat 2/24. Kalau kita jumlahkan, nilai ini baru berjumlah 19. Sedangkan total keseluruhan adalah 4. So, ada berbaki lagi 5 yang perlu diserahkan ke Baitul Mal menurut mazhab Syafi'i. So, itulah dia pembahagian faraid untuk nenek si mati. Adanya ada 2, iaitu 1/6 dan tidak mendapat bahagian dalam faraid. Mudah-mudahan mendapat manfaat dengan siri ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.